Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah adalah Ustazah Aisyah. Hari ini Ustazah akan mengajar kamu mata pelajaran pendidikan Islam bagi tingkatan 4. Ini adalah DSKP bagi tajuk yang Ustazah ajar hari ini. Dan ini pula merupakan objektif pembelajaran bagi tajuk yang akan dia ajar sebentar lagi. Sebelum Ustazah mulakan tajuk hari ini, jom kita tonton sama-sama video pendek ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Wajib sembahyang waktu. Jadi kalau haji mengatakan 5 waktu, Okey. macam mana? Dia tunjukkan surah mana, ayat mana mengatakan Tuhan suruh sembahyang 5 waktu? Dalam Al-Quran ada wajib. Tunjuk kat saya, buktikan. Saya nak bukti. Macam mana dapat sesuatu? Apa yang kamu faham berdasarkan situasi tersebut? Tajuk yang Ustazah akan ajar hari ini adalah hindari ajaran sesat. Mari kita tengok takrif ajaran sesat. Ini adalah takrif ajaran sesat di mana ia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pula adalah dalil nakli, daripada contoh hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku tinggalkan kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat sekiranya berpegang dengannya, kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnahnya, sunnah nabinya, yakni hadis." Seterusnya, ciri ajaran sesat. Aspek yang pertama adalah aspek Al-Quran dan hadis, di mana orang yang memahami dan mentafsir Al-Quran dengan logik akal merupakan orang yang mempelajari ajaran sesat. Yang kedua adalah meyakini ada Al-Quran lain tersembunyi, dan yang ketiga hanya berpegang dengan Al-Quran dan menolak hadis. Kalau orang tu menolak hadis tapi dia berpegang pada Al-Quran, dia tetap dikategorikan sebagai ajaran sesat. Mari kita tengok ciri yang kedua, iaitu aspek ibadah, di mana orang yang menolak kewajipan ibadah fardu dikira menganuti ajaran sesat. Kemudian beribadat dengan hanya berzikir, maksudnya dia hanya zikir saja tapi dia tak solat. Kemudian yang ketiga, dia tunaikan ibadah haji tapi bukan di Mekah. Pelik bukan? Dan juga yang terakhir adalah menghalalkan perzinaan atas nama nikah. Ini merupakan ciri-ciri ajaran sesat dari aspek ibadah. Aspek yang seterusnya adalah aspek akidah, di mana mengaku menjadi Nabi atau Rasul, dakwa diri dia sebagai guru Imam Mahdi, kemudian memuja makhluk untuk mendapat kelebihan, percaya semua agama benar dan menuju syurga. Ini satu kefahaman yang salah. Dan juga menolak alam gaib seperti roh, malaikat dan jin. Dan kita sebagai orang Islam wajib percaya akan wujudnya alam gaib. Seterusnya, aspek yang keempat adalah aspek akhlak, yakni memperkecilkan amalan masyarakat berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaliknya berbangga dengan amalan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau kita tengok contohnya adalah makan berdulang. Kadang-kadang orang tak suka makan berdulang ni sebab dianggap kotor lah, jijik lah, tapi merupakan satu sunnah Nabi yang sepatutnya diamalkan sebab dia banyak kelebihan. Ini pula adalah kesan melakukan ajaran sesat. Pertama, menggugat kestabilan politik. Ini dari sudut politik. Kemudian yang kedua, melemahkan iman dan merosakkan akidah. Ini bagi aspek agama, dan menjatuhkan imej Islam sendiri. Imej Islam akan nampak buruk di mata orang luar ataupun orang bukan Islam. Dari segi ekonomi akan melahirkan individu yang pasif dan juga membelajarkan wang pada perkara yang tidak berfaedah. Sebagai orang Islam, pentingnya untuk kita tahu kesan-kesan akibat mengikut ajaran sesat ni, sebab dia akan mendatangkan keburukan, banyak keburukan daripada kebaikan, dan tak ada satu pun sebenarnya kebaikan. Itu sahaja daripada saya, Ustazah Aisyah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.